Setelah parlimen menolak dua cadangan tolak, timbullah satu cadangan yang amat berat dan dipersetujui oleh semua anggotanya. Usul ini dikemukakan oleh penjenayah besar Mekah, iaitulah Abu Jahal bin Hisham. Itu bapa penjenayah di kota Mekah. Tapi dia kata Nabi penjenayah. Padahal dia Abu Jahal. Ada Fir'aun, rama-rama nama dia di Pulau Pinang, rama-rama hitam. Saya tak ingat nama penuh, tapi rama-rama begitulah. Dr. Zakir Naik dia kata setan je, bayang. Dia pergi kata Zakir Naik tu setan. Tak ke iblis tu cakap macam tu. Yang tu dah tentu dah sembah Allah. Yang kau sembah batu, sembah Kalashnikov, AK-47 apa semua. Pergi kata Zakir Naik setan. Siapa dia? Ada seko Fir'aun, rama-rama hitam di Pulau Pinang. Nama penuh tak tahu saya, rama-rama je saya ingat, ya. Ini itulah setan. Sama dah ni Abu Jahal. Dia bapa penjenayah. Dia kata Nabi Muhammad tu buat jenayah. Tengok, dia iblis. Dia kata Zakir Naik tu setan. Kata Abu Jahal, demi Allah aku mempunyai satu cadangan yang belum pernah kamu terlintas hendak melakukan. Mereka bertanya, apa cadangan itu wahai Abul Hakam? Ini kita dah sebut. Abul Hakam itu gelaran asal bagi dia. Abul Hakam adalah bapa yang bijaksana. Dia paling cerdiknya lah. Nabi yang tukar namanya jadi Abu Jahal. Bapa yang paling tolol bodoh. Itu yang dia marah. Tak bodoh apanya. Dia pak saudara, Nabi anak saudara. Nabi beranak tu kira-kira dia juga menyambut. Iring sekali bawa tawaf, seronok pasal dapat anak saudara lelaki dengan wajah lawanya. Pak istihar jadi Nabi tentang. Tak kata tolol bodoh. Ditukar di Nabi Abul Hakam jadi Abu Jahal. Nak azan ya? Katanya Abu Jahal, aku berpendapat kita pilih dari setiap kabilah seorang anak muda yang gagah dan terhormat di kalangan kita. Kemudian kita berikan kepada mereka pedang yang tajam. Kemudian biar mereka menyerbu Muhammad lalu menikamnya serentak sehingga mati. Dengan itu kita boleh merasa selamat daripadanya. Kalau mereka buat begitu, berarti tuntutan darahnya akan merebak kepada semua kabilah. Sudah tentu Bani Abdul Manaf tidak berupaya untuk memerangi semua kaumnya, dan terpaksalah mereka berpuas hati dengan kita membayar diyat, yakni bayaran tebusan sahaja. Kalau begitu, maka apa salahnya kita bayarkan sahaja diyat pembunuhan itu? Orang tua dari Najat berkata, cadangan yang baik ialah seperti yang dikatakan ini. Inilah cadangan terbaik, dan aku tidak nampak cadangan lain lagi selainnya. Parlimen Mekah pun bersetuju dengan cadangan tersebut. Sebulat suara, pulanglah delegasi mereka ke rumah masing-masing dengan keazaman dan tekad akan melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya Abu Jahal mengemukakan cadangan bunuh.
Cuma dalam nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kena ada skill, ada strategi, ada kaedah dia. Jangan pakai tunggu-tunggu tepi lorong tikan lari macam tu, jangan. Pertama, yang akan membunuh ni mestilah dicari dari kalangan pemuda-pemuda yang tampan, yang segak. Makna tampan segak ni memang kalau kita taekwondo tu black belt punya kaki lah. Ni yang pertama. Kalau silat tu dah tamat selendang merah, bahasa kata ni, memang handalan punya berpencak. Takkan nak bunuh tetap lambung libah atas angin boleh main punya. Cari yang ni dulu pertama. Yang kedua, yang nak dicari jenis macam ni satu kabilah seorang. Jangan seorang dia pergi. Ada di Mekah lebih daripada 10 kabilah, 14 ke 16 kabilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menjadi riayah. Riayah kita panggil payung atau kita panggil protektor. Kabilah yang menaungi dia ialah Bani Abdul Manaf. Rasulullah ni. Jadi di sana ada Bani Adi, Bani Kilab, Bani Abu Talib, Bani Abdul Muttalib, Bani Qusay, Bani itu, Bani Li'an. Dia ada banyak. Tiap-tiap kabilah ni cari seorang. Kemudian seorang pemuda yang handal ni bagi dedak. Tu kena ada upah. Jangan bagi batu kelikir, bagi batu bata punya. Sekali sikap baling bum duit. Bagi yang tu. Kemudian siapkan persenjataan dan pedang. Bak pedang senjata tak ada masalah. Kalau rasa perlu baju topi besi, kita ada kilang senjata. Memang dia ada. Dia orang berperang je siang malam marah Mekah ni. Berperang dengan orang Taif, bertempur di sempadan Yaman. Jarang-jarang sekali ada juga dengan orang-orang Yasrib. Mereka menguasai kabilah yang ada di lembah-lembah di sekitar Mekah. Jadi bak-bak senjata, ialah kira pedang tajam nak nipis jenis berapa depa semua ada. Yang tu kita supply. Tak ada hal kita masuk bawah bil kerajaan sebab ini atas sifat gerakan sebuah kerajaan. Bukan individu, bukan satu kabilah. Yang ketiga kata Abu Jahal, detail dia. Masanya serang tetap ni kena serentak. Kalau 14 orang serentak 14 pedang sekali. Sehingga bersembuh berserak darah putus berapa Muhammad tu cerita lain. Tapi dia mati tu serentak 14 pedang. Bermakna 14 kabilah sekali rap bunuh dia, bukan satu. Makanya kita tahu di Mekah, yakni zaman jahiliyah itu, mereka-mereka ni ada sistem dia panggil sistem himayah ataupun sistem hamiyah yang sering saya ceritakan, yakni protection system, sistem melindungi. Contoh kabilah A dengan kabilah B. Kabilah B ni dia tengah duduk-duduk, kemudian jaga kambing dia ada seorang. Contohlah kambing dia tengah makan rumput, dia duduk. Tiba-tiba datang seorang daripada kabilah A, dipancungnya kawan ni, dicuri kambing tu. Tentulah dia salah kerana dia membunuh orang tu, pada orang tu jaga kambing dia, hak dia, kemudian dicuri pula kambing. Dia yang mencuri kambing ni, yang membunuh tuan punya kambing kabilah lain tadi, dia balik, dia pergi jumpa ketua kabilah, ketua kaum dia. Dia kata, tuan, saya baru je bunuh si Fulan bin Fulan, kabilah begian-begian, ni kambing dia saya curi.
Saya harap tuan boleh buat tindakan. Maka ketua kaum dia akan segera isytiharkan, kumpulkan tentera dan pahlawan kita untuk kita memerangi pihak yang sana sebelum mereka membalas memerangi kita, kerana kerja yang dibuat oleh seorang daripada kabilah kita ni. Dia akan lindungi orang ni kerana kabilah dia. Itu dia panggil faham asabiyah. Itu sistem himayah, sistem perlindungan. Kamu kena, aku akan backup punya lah. Salah tak salah belakang kira apa, backup dulu. Itu Nabi laisa minna. Aku tak mengaku umat cara macam ni. Nabi tak bagi. Yang sana mesti dia siap kabilah untuk balas dah kena bunuh. Tak sempat siap kadang yang ni pergi serang dulu pasal nak jaga yang seorang ni. Itu sistem kabilah dia panggil sistem himayah. Jadinya kata Abu Jahal, kalau sudah 14 kabilah serentak bunuh, Bani Abdul Manaf yang dikira protektor kabilah yang menjaga Rasulullah ni, dia nak balas, nak serang yang mana? Itu masalahnya nanti. Bani Abdul Manaf nak balas, Muhammad telah dibunuh, kita kena serang Bani Kilab. Tak, Bani Lihan terlibat juga. Serang Bani Lihan tak, Bani Abu Talib terlibat juga, ada yang terlibat. Nak serang Bani Abu Talib, Bani yang ni ada belakang. Akhir sekarang dia satu kabilah nak menghadap 14, tak makan dia. Apa yang berlaku masa tu, habis-habis tinggi kabilah Bani Abdul Manaf, dia akan tuntut bayaran diat kerana dia nak balas berperang, dia tak mampu kerana ramai. Dia kata tak apalah, apa nak buat, dah takdir mati anak buah kami, sekarang bayarlah ganti rugi. Kalau bayar ganti rugi, kata Abu Jahal, kita bayar. Apa masalah? Kalau bunuh 500 ekor unta, ambil bagi 500, selesai. Yang penting Muhammad mati, dakwah dia habis. Tu aja. Itu objektif tu kena clear, kata Abu Jahal. Hebat juga dia ni. Setuju orang tua tadi. Dia kata, this is the best among the best. Marvelous tu dia. Ini pandangan yang paling marvelous. Ini saya paling setuju. Memang bijak, memang tepatnya macam lah. Yang ni lah. Saya memang ada nak cadang, tapi dah tuan cadang saya menyokong je bila dia jenis ta'alim. Nampak macam murabi ahli sihir. Yes, yang lain yes belaka lah. Semua yang masyarakat datangnya ni pokka, tahu pokka? Buantunya main hangguk semua. Jadi masa itulah mereka rancang, Allah menurunkan ayat di ayat 30 suratul Anfal. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah hari ketika mana wahai Muhammad, orang-orang kafir musyrik, yakni penduduk-penduduk Mekah itu merancang tipu daya ke atas kamu. Pertama sekali, liyusbituk, tahan kamu, yakni penjara. Itu memang, itu yang pertama. Au yaqtuluk, atau yang kedua, membunuh kamu. Au yukhrujuk, atau menghalau kamu keluar daripada Mekah, yakni istilah hari ini buang daerah. Menurut guru kami, ni aja 3 projek raksasa golongan jahiliyah bila berhadapan dengan Islam, mereka tak mampu menghadapi Islam. 3 ni aja, liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Tu aja. Sama ada tangkap, penjara kan, boleh 2 tahun setengah tanpa bicara dulu, degil sambung lagi, suruh nyanyi negaraku tak nak, sambung lagi, ikutlah tengok macam mana sampai dia menyerah, baru keluarkan.
Au yaqtuluk, atau bunuh dia. Dia letak tengah bunuh. Boleh jadi gamaknya diambil, sebaik-baik jalan adalah pertengahan. Agaklah Abu Jahal tu. Maka dia kata kita bunuh. Au yukhrujuk, keluarkan dia dari Mekah, buang daerah. Ni je 3 projek seluruh dunia. Tuan-tuan tengoklah. Di Palestin, ini yang dihadapi oleh Hamas di Palestin. Selatan Patani, di India, di Kashmir, ni semua. Tangkap, penjara, degil, bunuh. Bunuh dahsyat punya. Tengok Rohingya macam mana. Quran telah menyebut benda ni. Itu kita kena beringat. Puak ni dia bukan kira. Main dia rasa dia dah kuat, dia akan tunjuk dia siapa. Ya. Jadi dalam hal ini Allah menyebut wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Menurut ulama-ulama, itulah dia ubat mujarab. Satu pil penenanglah bahasa. Karena Allah menyebut kunci dengan kalimah itu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, perancangan Allah terbaik. Menurut ulama, kalau Allah sebut wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka rancang, Allah rancang dah. Takat tu je ayat tu pun cukup. Tapi kenapa Allah sambung wallahu khairul makirin? Perancangan Allah lah yang lebih baik. Padahal kata sebut tu pun tak apa, kita pun tahu siapa lebih baik perancangan lain pada Allah. Dia sebut nama dia Allah, dia tak kata Rabb, dia tak kata ilah, dia kata wallahu khairul makirin. Allah, dia sebut nama dia sendiri. Lebih baik perancangan yang mengatasi perancangan yang lain. Menunjukkan memang confirm Allah akan gagalkan. Keyakinan itu. Itu orang berjuang Islam, kalau dia pegang ayat wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ni, itu pun cukup dah. Jadi kita panggil tangkal azimat. Dan berlakulah apa berlaku itu nanti kita akan lihat dalam tajuk selepas daripada ini. Dia ada step dia, yakni pengepungan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikepung rumah untuk serentak serbu nak tetap membunuh Nabi. Itu kemuncak ujian dakwah. Memang tahap da'i ini pasti akan dibunuh. Jadi tidak, itu di sisi Allah. Ya, mereka rancang, Allah juga rancang. Mereka rancang Zakir Naik ni money laundering, ISIS, seorang yang ekstremis, penghasut, sehingga terjadi rusuhan di Dhaka, Bangladesh. Mereka tuduh macam-macam. Tiba-tiba hakim mahkamah tinggi di Delhi, India, G. Mohan menyatakan Zakir Naik tidak bersalah. Tidak ada langsung bukti menunjukkan dia terlibat money laundering, tak ada terlibat dengan ekstremis, tak ada apa. Semua tuduhan ini palsu. Mahkamah memerintah pulangkan balik semua harta dia, pulangkan balik tanah pondok pengajian dia, serah balik stesen radio dan televisyen As-Salam milik dia yang menyebarkan dakwah dia ke seluruh dunia tu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah itulah yang terbaik. Di saat ramai-ramai hitam Pulau Pinang tuduh serang Zakir Naik, saat itulah keputusan mahkamah di India tu keluar. Lepas tu kita twist pula, punggah dia siapa. Senyap dia sekarang. Dia senyap sekejap. Kita harap